Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada Ustaz Muhammad Nur Azri. Saya Irina Syua binti Amiruddin, nombor ID 0221481424. Hari ini akan membentangkan tentang apa itu manusia menurut agama Buddha. Baiklah, pengertian Buddhisma. Buddhisma ini berasal daripada perkataan Budi, iaitu bermaksud untuk menyedarkan, iaitu menyedari hakikat kewujudan alam. Dan cara hidup bagi Buddhisma ini ialah bertumpu kepada kerohanian pribadi. Kerohanian yang betul sahaja mampu melepaskan seseorang daripada kitaran kelahiran semula. Kitaran ini disebabkan oleh kuasa karma yang merupakan peraturan alam. Dewa-dewa juga tidak mampu mempengaruhi kuasa ini. Oleh itu, seseorang hanya mampu bergantung pada diri sendiri untuk bebas daripada kitaran ini dan bukannya bergantung kepada Tuhan. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada asal-usul manusia menurut agama Buddha. Manusia menurut agama Buddha adalah kumpulan dari tenaga fizikal dan mental yang sering dalam keadaan bergerak yang disebut Panchakanda atau 5 kelompok kegemaran, iaitu Rupakanda, Vedanakanda, Sanakanda, Shankarakanda dan Vijnanakanda. Baiklah, apa itu Rupakanda? Rupakanda ialah jasmani, iaitu adalah semua yang terdapat dalam makhluk yang masih berbentuk yang dapat diserap dan dibayangkan oleh panca indera. Rupakanda adalah perkara yang berhubungan dengan 5 panca indera, seperti bentuk yang dapat kita lihat, dapat kita dengar, dapat kita rasa, dapat kita bau dan dapat kita sentuh. Seterusnya ialah Vedanakanda. Vedanakanda ialah semua perasaan yang timbul kerana wujudnya perasaan seperti perasaan gembira, sedih dan marah. Yang seterusnya ialah Sanakanda. Sanakanda ialah pencerapan, iaitu kesukaan kepada penyerapan yang melibatkan keamatan dera seperti tindak balas terhadap rangsangan luar yang melibatkan 6 dera seperti bunyi, bau, pemikiran, rasa dan sentuhan. Seterusnya ialah Shankarakanda. Shankarakanda ialah bentuk fikiran, iaitu terdapat 50 jenis bentuk fikiran, contohnya ketamakan, keinginan, iman, kemahuan dan sebagainya. Dan yang terakhir ialah Vijnanakanda. Vijnanakanda ialah kesedaran, iaitu reaksi berdasarkan salah satu daripada 6 panca indera dengan objek panca indera berkenaan. Kesedaran ini membawa sama ada kepada keburukan ataupun kepada kebaikan. Baiklah, jadi kelima-lima kelompok tersebut adalah saling berkaitan dan saling bergantung antara satu sama lain dalam proses berangkai, iaitu kesedaran. Kesedaran iaitu Vijnanakanda wujud kerana adanya fikiran, iaitu Shankarakanda. Shankarakanda timbul kerana adanya penyerapan, iaitu Sanakanda. Sanakanda tercipta kerana adanya perasaan, iaitu Vedanakanda. Dan Vedanakanda wujud kerana adanya rupa, iaitu Rupakanda. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada kejadian manusia menurut agama Buddha. Jadi, kejadian manusia menurut agama Buddha ni terdapat 4 evolusi, iaitu evolusi pertama, kedua, ketiga dan keempat. Jadi, pada evolusi pertama, dia mengatakan bahawa proses ini merupakan proses pengerasan bumi dari zat cair ke padat. Iaitu pada evolusi ini manusia mula muncul di bumi. Dan manusia yang pertama kali muncul di dunia bukan seorang tapi banyak, dan mereka muncul bukan kerana kemahuan makhluk tertentu. Dan evolusi kedua ialah ada di antara makhluk-makhluk ini yang memiliki sifat khianat atau tamak. Lalu mereka memakan sari tanah, iaitu yang muncul dari air. Maka selepas itu mereka diliputi oleh rasa sari tanah itu dan nafsu keinginan muncul dalam diri mereka. Dan maka bermula daripada itu matahari, bulan, bintang dan alam semesta pun wujud. Seterusnya ialah evolusi yang ketiga. Evolusi ketiga pula, mereka makan sari tanah tersebut semula. Maka makhluk-makhluk itu memiliki sifat khianat atau tamak, dan kalangan mereka ada yang memiliki tubuh yang cantik atau buruk, maka wujud perasaan sombong dan dengki terhadap kejadian masing-masing. Kemudian wujudlah tumbuh-tumbuhan seperti cendawan, padi,
dan tumbuhan menjala yang lain. Dan evolusi yang terakhir ialah evolusi keempat. Dalam evolusi ini, ia merupakan proses pembentukan manusia berlaku. Setelah wujudnya tumbuhan itu, maka makhluk tersebut pula menikmatinya. Apabila mereka menikmatinya, tubuh mereka menjadi lebih padat sehingga terhasillah perbezaan tubuh antara lelaki, iaitu Purisalinga, dan perempuan Itilinga. Dan mereka saling memperhatikan tubuh mereka antara satu sama lain sehingga timbulnya perasaan nafsu. Baiklah, yang terakhir ialah matlamat kehidupan manusia menurut agama Buddha. Manusia pada pandangan agama Buddha hidup berasaskan karma atau ketentuan. Walau bagaimanapun, ketentuan ini tidak dianggap sebagai ketentuan yang telah ditetapkan sejak azali. Karma merujuk kepada perbuatan manusia sama ada yang baik atau yang buruk ketika hidupnya. Matlamat kehidupan manusia menurut ajaran Buddha adalah untuk mencapai nirvana, iaitu tercapainya suatu kebahagiaan. Baik kebahagiaan yang bersifat duniawi, iaitu memadamkan nafsu, kebodohan dan kebencian. Sekian, terima kasih.